Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Satu persoalan yang menarik ya daripada YB Amiruddin di dalam parlimen sebentar tadi, ya berkaitan dengan syarikat yang berkepentingan, adakah mereka akan menjadi mangsa keadaan ya kepada perang perdagangan antara Amerika Syarikat, China dan juga Rusia. Jadi menarik ya. Bukan saja saya percaya ramai di antara kita yang mahu mendengar jawapan ataupun pencerahan daripada YB Menteri MITI Tunku Zafrul berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton video ini. Datuk Seri Amiruddin bin Syahri Gombak. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan berikutnya untuk MITI, soalan yang ketiga. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Tan Sri Yang di-Pertua, Malaysia sentiasa berpegang pada dasar tidak bersekutu dengan mana-mana negara kuasa ekonomi dalam menangani isu-isu antarabangsa termasuklah perang dagangan yang melibatkan Amerika Syarikat dan Republik Rakyat China serta juga persekutuan Rusia. Bagi memastikan negara tidak tersepit dalam kancah peperangan perdagangan di kalangan negara-negara kuasa ekonomi yang maju, kerajaan akan terus berusaha untuk mengukuhkan lagi hubungan diplomatik dan diplomasi perdagangan dengan semua negara. Misi galakan pelaburan dan perdagangan serta program perniagaan sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri akan dipergiatkan lagi tahun-tahun yang akan datang, bukan sahaja untuk mengeratkan hubungan perdagangan yang sedia dibina dengan negara-negara ekonomi maju, tetapi dalam masa yang sama untuk meneroka pasaran-pasaran baru di seluruh pelosok dunia. Justru kerajaan akan terus mengukuhkan hubungan kerjasama dagang dengan kita punya rakan dagang sedia ada, ni seperti negara-negara ASEAN, seperti juga Amerika Syarikat, China, Kesatuan Eropah, Jepun, Korea dan India. Di samping mengeratkan juga kerjasama ekonomi dengan rakan-rakan dagang yang bukan tradisional seperti UAE, Arab Saudi, Pakistan dan negara-negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan juga negara-negara di Amerika Selatan seperti Brazil, Peru dan Meksiko. Kerajaan juga akan memberi perhatian kepada negara-negara pasaran baharu seperti Oman, Kenya, Mesir, Angola, Namibia yang mencatatkan peningkatan ekspor yang ketara bagi tempoh Januari hingga September tahun ini, hasil daripada strategi nak mempelbagaikan ekspor kita. Selain misi galakan pelaburan dan perdagangan, Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri telah melaksanakan lawatan-lawatan peringkat kepimpinan ke negara-negara yang berpotensi tinggi untuk meningkatkan pelaburan dan perdagangan. Di samping meningkatkan keharmonian antara pemimpin-pemimpin negara, lawatan peringkat tertinggi juga bertujuan mengukuhkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara yang dilawati. Contohnya, lawatan ke Rusia pada September yang lepas telah membuka satu lembaran baru antara Malaysia dan Rusia bukan sahaja dari perspektif diplomatik tetapi turut membuka ruang untuk meningkatkan lagi hubungan perdagangan antara kedua-dua negara termasuk penyertaan negara dalam BRICS. Untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan-bahan mentah, terutamanya import dari negara-negara yang terlibat dalam perang perdagangan, kerajaan akan terus memberi galakan dan penekanan kepada industri tempatan untuk menggunakan sumber domestik. Sumber bekalan dari rantau ASEAN akan diberi keutamaan bagi memastikan kestabilan rantaian bekalan. Kerajaan juga terus berusaha untuk mengutamakan beberapa perjanjian perdagangan bebas FTA baru. Seperti satu contoh ialah Perjanjian Ekonomi Komprehensif Malaysia UAE dan juga Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Kanada dan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Korea. Dan kita juga nak menaik taraf perjanjian sedia ada seperti ASEAN China dan juga kajian semula perjanjian antara ASEAN India. Ini perdagangan barangan untuk ASEAN China dan juga perdagangan barangan ASEAN India. Ini untuk kita membuka lagi pasaran bagi ekspor Malaysia yang lebih stabil dan juga lebih kompetitif. Terima kasih. Sila Gombak. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Soalan saya sebenarnya berunjuran daripada perkembangan terkini khususnya pada Mei 2024 apabila Kerajaan Amerika Syarikat mula mengenakan beberapa tekanan terhadap syarikat-syarikat dan juga melakukan siasatan terhadap Malaysia, terhadap 4 negara yang ada di ASEAN, Cambodia, Thailand, Vietnam dan Malaysia dalam isu less than fair value investigation.
dan ini sudah pasti akan memberi kesan kepada kita apabila kita tidak mampu untuk mempertahankan syarikat-syarikat kita. Soalan saya, baru-baru ini Malaysia telah diiktiraf sebagai rakan dalam BRICS ataupun satu koalisi baru yang diusulkan oleh beberapa buah negara termasuk China dan Rusia. Bagaimana kesan BRICS ataupun penyertaan kita ataupun kerjasama kita sebagai rakan baru BRICS itu akan memberi faedah kepada syarikat-syarikat dan juga perusahaan yang ada di Malaysia terutamanya. Dan yang kedua, apakah langkah-langkah seterusnya untuk memastikan kita tidak terheret dalam kancah peperangan dagang di antara Amerika, Rusia dan juga China, kerana ia adalah sebahagian daripada langkah kita untuk elakkan bukan saja negara tetapi syarikat-syarikat yang berdaya saing seperti dalam bidang semikonduktor dan E&E yang sememangnya menjadi asas penting kepada perdagangan yang ada dalam negara kita, sama ada daripada segi import dan juga ekspor. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih, Ya Bapak Gombak. Tan Sri, yang betul ada dua soalan tadi. Saya jawab soalan yang kedua dulu. Mengenai soalan kedua, Malaysia sebagai sebuah negara yang terbuka dari segi perdagangan sentiasa berpegang pada pendekatan ekonomi yang terbuka dan dasar mesra. Kita nak jadi pragmatik dan menyokong iklim perdagangan serta pelaburan yang kondusif. Kita nak kekalkan negara Malaysia sebagai dalam radar pelabur dan juga pemain industri antarabangsa. Jadi dalam konteks tersebut, Yang Berhormat Gombak tadi ada mengatakan apakah impak yang berlaku pada masa ini terutamanya dalam perang dagang antara Amerika Syarikat, China maupun Rusia. Kita berperdian jelas tidak akan mengambil kesempatan terhadap konflik perang perdagangan tetapi terus berusaha untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam mengukuhkan rantaian bekalan global terutamanya dalam sektor yang penting yang seperti disebut oleh Yang Berhormat Gombak tadi, sektor semikonduktor dan juga sektor-sektor lain yang strategik, dan kita akan terus mengukuhkan hubungan diplomatik dengan perdagangan yang positif dengan semua rakan dagang, yang termasuklah Amerika Syarikat, China dan Rusia dan negara-negara yang bukan secara tradisionalnya adalah rakan dagang kita. Yang soalan pertama tadi, Yang Berhormat Gombak mengenai BRICS dan juga penerimaan kita sebagai baru-baru ini diumumkan sebagai partner countries dengan izin. Jadi kita menumbuhkan keyakinan anggota-anggota BRICS terhadap kepimpinan negara. Secara kumulatif dari segi KDNK pada masa ini BRICS ni besar. Jumlah dia pun KDNK lebih kurang 26% daripada KDNK dunia. Ini hampir sama dengan kekuatan ekonomi negara-negara G7. Ini pada masa inilah, sebelum lagi negara-negara yang baru telah join lah dengan izin. Dan jumlah populasi yang besar juga di antara kalangan negara anggota BRICS. BRICS yang pertamalah BRICS Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, lebih kurang 3.2 bilion ringgit. Ini 3.2 bilion rakyat. Ini lebih kurang 45% penduduk dunia. Dan sekarang dah tambah lagi 13 negara yang menjadi rakan ataupun partners, termasuklah Malaysia, negara ASEAN saja ada Malaysia, Thailand, Indonesia dan juga Vietnam. Dan ini akan meningkatkan lagi populasi negara kita. Jadi pada masa yang sama, negara-negara anggota BRICS juga adalah antara pengeluar komoditi utama dunia. Kita ada minyak mentah, gas, arang batu, biji besi dan sebagainya. Dan kita mengambil kira juga kekuatan ekonomi China dan juga India. China pun dikenali sebagai World Factory dan India juga, dan Brazil dan Rusia, Afrika Selatan dan sebagainya. Kita akan menyumbang, kita mengharapkan akan menyumbang juga kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga peningkatan ekspor negara dalam jangka masa panjang. So, terima kasih Yang Berhormat. Ya, Kepala Kedah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya ialah BRICS yang ditubuhkan oleh Brazil, China, India dan Rusia pada 2009 dan kemudiannya disertai oleh Afrika Selatan pada tahun 2010 merupakan sebuah blok negara-negara yang nampaknya seolah-olah bertentangan ataupun bersaing dengan G7 yang diatur-ketuai oleh negara-negara barat yang termasuk juga Jepun. Blok ini tidak melibatkan perjanjian FTA dan sebagainya dan juga tidak seperti CPTPP, Mohon Menteri. Kehadiran negara Rusia dan China dalam BRICS yang kita semua tahu maklum bahawa pihak barat khususnya Amerika Syarikat tidak begitu selesa.
Situasi ini mungkin akan memberikan kesan negatif kepada hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan dan juga terhadap pelaburan FDI khususnya dari negara-negara berkenaan. Kita sedia maklum, Malaysia banyak menerima pelaburan yang besar nilainya daripada Amerika Syarikat, Jerman, Austria, Jepun dan lain-lain. Soalannya ialah, apakah langkah kerajaan bagi mengawal atau mengurus naratif bahawa Malaysia tidak dilihat lebih cenderung kepada sebuah blok kuasa besar dunia? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Gubang Pasu. Terima kasih, Gubang Pasu. Mengenai perancangan kita dari segi naratif di antara Malaysia dan juga negara-negara lain, terutamanya baru-baru ini dengan BRICS, ya, kita pada masa yang sama terus mengekalkan hubungan perdagangan, terutamanya bersama-sama dengan rakan-rakan negara tradisional kita. Buat masa yang sama, 2 bulan lepas kita telah mengumumkan yang kita akan memulakan perbincangan bersama-sama dengan Kesatuan Eropah, memulakan semula discussion lah ya, dengan izin mengenai FTA bersama-sama dengan EU yang telah diberhentikan sejak tahun 2012. Contohnya lah seperti disebut oleh Yang Berhormat tadi, banyak pelabur-pelabur juga daripada Eropah yang masuk, terutamanya ke negeri Kedah lah. Yang keduanya ialah dari segi bersama-sama dengan Amerika Syarikat juga, dengan negara-negara Barat yang lain ada satu grouping yang dikenali sebagai IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. Dia bukan macam FTA, dia macam BRICS juga sedikit, tetapi lebih deeper lah dengan izin. Dan pada masa yang sama ada juga perbincangan kita untuk meneruskan hubungan diplomatik dan juga perdagangan dengan negara-negara UAE, negara-negara GCC. Ya, kita mulakan dengan UAE dan insya-Allah ASEAN dan GCC juga akan memulakan perbincangan. Dan sekali satu lagi ialah kita akan meneruskan perbincangan kita juga dengan negara-negara di ASEAN juga, kerana ASEAN pun sebenarnya dari segi intra-ASEAN trade itu kurang daripada 25%. Jadi kita perlu meningkatkan dan insya-Allah bila kita mempengerusikan ASEAN pada tahun depan, kita akan meningkatkan lagi perjanjian perdagangan antara negara-negara ASEAN dan juga dengan ASEAN dengan negara China dan India juga. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, seterusnya. Terbaik jawapan daripada YB Menteri MITI Tengku Zafrul. Jadi kita harapkan dengan penyertaan Malaysia ya ke BRICS ini ya dapat memberikan sinar ataupun peluang yang lebih cerah, lebih baik ya untuk meningkatkan ekonomi perdagangan negara kita khususnya. Dan kita terus mengekalkan dasar berkecuali dan mahu utamakan perdagangan itu lebih daripada segalanya. Terbaik. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.